Okey, sekarang kita nak melihat subtopik yang seterusnya tentang hubungan keanjalan permintaan harga ni dengan jumlah hasil lah. Okey, bagi analisis kita, kita akan tengok pada satu keluk permintaan yang bergaris linear. Ya, seperti yang kita sedia maklum, sebelum ini kita dah mengetahui bahawa rajah ataupun nilai keanjalan pada satu keluk permintaan yang bergaris linear ni adalah yang bergaris linear dekat sini keanjalannya adalah infinity. Okey, dekat sini keanjalan sifar. Jadi daripada sifar ni naik, kalau harga naik kan, jadi titik-titik nilai keanjalan pada titik-titik di sepanjang ni akan semakin membesar lah, daripada sifar kepada 1 dan seterusnya kepada infinity yang terdapat ditentukan. Itu kedudukan nilai keanjalan. Cuma kita nak melihat sekarang ni hubungannya dengan jumlah hasil lah. Okey. So kita tahulah bahawa titik sini, titik A ni adalah keanjalannya infinity, antara A dengan P ni keanjalannya adalah dikenali sebagai anjal lah, ataupun nilai keanjalannya lebih besar daripada 1 lah, kurang daripada infinity. Okey, so bermakna kalau harga jatuh pada kawasan anjal ni, bila harga jatuh, memang dari segi konsep hukum permintaannya, mana kuantiti dimintanya semakin meningkat lah. Okay? Bila harga jatuh, kuantiti meningkat. Dan peningkatan kuantiti itu kita dapati jumlah hasilnya semakin bertambah lah. Okay? Semakin bertambah, semakin meningkat lah. Itu maknanya di kawasan anjal ni, bila harga jatuh, kita bukan fokus pada kuantiti, kita fokus pada jumlah hasil. So, di kawasan anjal jumlah hasil jatuh, di kawasan anjal apabila harga jatuh, kuantiti memang meningkat lah, tetapi fokus kita kepada jumlah hasil lah ni, TR ni jumlah hasil akan meningkat. Sebaliknya kalau harga naik di kawasan anjal ni, jumlah hasil akan berkurang apabila kuantiti berkurang lah. Okey, tu. Dan satu lagi harga bawah P ni ialah kawasan di mana kita kenali sebagai kurang anjal ataupun tidak anjal. Harga bawah daripada P. P ni ada harga di tengah-tengah. Dan bila sebut kurang anjal tu, maknanya keanjalannya lebih daripada 1. Lebih daripada 0, kurang daripada 1. Okey, 1 kat sini kan, kurang daripada 1, tapi lebih daripada 0. Maknanya nilai keanjalan antara 0 dengan 1 lah. Okey, jadi di kawasan ini, jika harga jatuh, memang kuantitinya meningkat lah. Tapi fokus kita peningkatan kuantiti itu mendapati jumlah hasil atau TR-nya semakin berkurang bila kuantiti dimintanya meningkat. Kuantiti meningkat kerana harga jatuh. Maknanya sebaliknya, kalau harga naik di kawasan kurang anjal ni, pengurangan kuantiti itu menyebabkan jumlah hasil meningkat semula. Itulah. Okey, sebaliknya. Jadi itu hubungan antara keanjalan permintaan, nilai keanjalan permintaan dengan jumlah hasil. Jadi hubungannya macam tu. Okay. Jadi kita dapat satu bentuk keluk yang macam ni lah, meningkat TR, jumlah TR ni meningkat maksimum, mencapai titik maksimum dan seterusnya turun sifar balik. Okay, pada persilangan sini lah, intercept pada titik D. Okay, sekarang kita nak tengok hubungan darjah keanjalan permintaan harga dengan keluk jumlah hasil. Jadi kita akan melihat hubungan secara dua keluk ni, atas dan bawah lah. Kalau kita tengok dekat sini ni, okey, keluk permintaan yang bergaris linear.
okey, yang bergaris linear dengan kita membuat andaian. Kita andaikan persamaan permintaannya adalah QD sama dengan 6 tolak P. Okey, kita ambil yang simple sajalah untuk memudahkan pelajar memahami ya. Jadi kalau kita tengok pada fungsi Q ataupun persamaan QD sama dengan 6 tolak P ini bermakna garis linear lah. Okay. Jumlah hasil dalam bahasa Malaysia kita sebut JH lah, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut TR, iaitu total revenue, diperolehi dengan menggunakan rumus P darab Q. Maknanya TR ni dapat apabila harga didarab dengan kuantiti lah, jumlah hasil juga dikenali sebagai jumlah hasil lah. Okay. Jadi kalau jumlah hasil ni rujuk pada yang di bawah ni lah, pasti dia jumlah hasil, kuantiti. Ini kalau permintaan, hubungan harga dengan kuantiti. Okey, dan kita andaikan bahawa fungsi ataupun persamaan QD, persamaan matematiknya adalah permintaan adalah kita mengandaikan persamaan permintaan QD sama dengan 6 tolak P. Okey. Okay, so itu persamaan bagi fungsi permintaan. 6 tolak P itu maknanya pasti pintasan pada pasti harganya 6, pintasan pada pasti kuantiti pun 6 lah, kerana dia punya kecurunannya negatif 1. Okey, so itulah. Jadi macam mana kita nak tengok hubungan antara darjah ganjalan permintaan harga ni dengan jumlah hasil ni? Kita tengok pada kuantiti sifar. Okey, di mana kuantiti sifar tu? Di sini. Okey. So pada kuantiti sifar tu bermakna P ni adalah 6 lah di sini. Pada kuantiti sifar tu harganya 6. So 6 bila darab dengan kuantiti sifar bermaknanya sifar lah. Okey, jumlah hasilnya adalah sifar, mana dia berada di sini. Okey, kalau saya tekan maknanya, atau nampak tu yang merah tu kan, ataupun dia bertukar kepada warna hijau tu. Okey, ni. Okey, lepas tu kemudian pada kuantiti yang seterusnya, iaitu kuantiti 1. Kuantiti 1 tu sinilah, pada harga 5. Kita tengok kuantiti 1 kan, kat sini harganya 5. So harga 5 didarab dengan kuantiti 1, so jumlah hasil TR-nya adalah RM5. Kalau kita tengok pada sini, pada kuantiti 1 ni, dia punya jumlah hasilnya pada titik X ni RM5. Okey, itu hubungan antara atas keluk permintaan dengan keluk TR. Okey, kita tengok pada kuantiti yang kedua ataupun unit kuantiti yang kedua kan. Pada unit kedua harganya adalah RM4 kat sini. Okey, macam mana kita nak dapat, kita masukkan dalam fungsi ni lah. Okey, jadi dua tu kat sini lah. Jadi kita dapat harganya RM4. Semasa harga RM4, kuantitinya 2, unitnya 2. So pada unit 2 tu bermakna jumlah hasil di bawah ni 4 harga darab kuantiti 2, 4 darab 2, 8. So 8-nya kalau kita perhatikan pada titik X ni lah, RM8. RM8 ni lebih tinggi daripada 5 lah. Okay. So di sini. Okay, dalam tukar warna hijau lah. Okay. Pada kuantiti yang seterusnya, pada kuantiti yang ketiga, harganya adalah 3. Pada kuantiti unit kuantiti yang ketiga ni sebenarnya dia di tengah-tengah antara keluk ni. Okey, so dekat sini lah harganya 3. So maknanya pada kuantiti 3 ni harganya 3. So harga 3 darab kuantiti 3, jumlah hasilnya adalah RM9. So kat bawah ni kita gariskan lah. Gariskan pada unit ketiga tu RM9 tu lebih tinggi daripada 8. So dia berada dekat sini lah. Okey, RM9 tu lebih tinggi nilainya daripada 8. So di situlah. And then kemudian pada unit yang seterusnya, unit keempat. Unit keempat tu kalau kita tengok rajah tu harganya RM2 lah. Okey. Jadi unit keempat tu harganya RM2. So RM2 harga darab kuantiti 4
2 darab 4, 8 lah. So 8 tu maknanya pada unit yang keempat jumlah hasilnya 8. 8 tu dekat sini lah. 8 kan. Okey, so kita dapatlah titik untuk yang seterusnya. Dan pada kuantiti yang kelima, kuantiti yang kelima ni harganya 1. Okey, harganya 1 ringgit. Unitnya 5 lah. So harga 1 darab kuantiti 5 ringgit. Jumlah hasilnya ada total revenue-nya 5 ringgit. 5 ringgit tu sama dengan pada unit pertama tadi lah. Kat situ lah. So kita gariskan. So di sinilah kita tandakan sebagai jumlah hasil dia. Dan seterusnya pada unit yang ke-6, kuantiti unit ke-6 ni harga sifar. Jadi sifar darab kuantiti 6 kosong sifar jugalah. So dekat sini lah. Dekat sini dekat situ. Okey. So kita dapatlah titik-titik yang yang ni bila kita sambungkan ke semua titik-titik yang kita tandakan itu, kita dapat keluar jumlah hasil lah, yang pada mulanya meningkat berada mencapai maksimum pada unit yang ketiga ni dengan jumlah paling besarnya jumlah hasil pada RM9, dan selepas tu dia menurun. Okey. Jadi maknanya bila kita dah menghubungkan dengan keluar permintaan yang bergaris linear ni, apa yang kita nak tengok kat sini, saya nak terang ni pasal apa? Kita nak menunjukkan bahawa bagaimana terbentuknya. Banyak pertanyaan daripada pelajar juga yang dia tak faham pasal apa bentuk keluar TR ni berbentuk seperti ini. Okay, dia hasil daripada P darab Q. Okey. Jadi keluar permintaan yang bercerun negatif ni secara linear ni, dia akan menghasilkan keluar TR, jumlah hasil yang beginilah. Okey. So dia maksimum semasa tengah-tengah titik di sinilah. So kalau saya boleh katakan di tengah-tengah ni, sini kawasan Anjal. So kawasan Anjal, bila kita tengok kawasan Anjal, ni kawasan Anjal. Kawasan Anjal ni kita dah tengok sebelum ni. Itu darjah keanjalannya ED dari 1 sampai kurang daripada infinity. Kita soalan essay dia biasa banyak tanya tentang perkara ni lah. Soalan kuantitatif pun ada, tapi banyak essay juga lah. Jadi ini kawasan Anjal. Kos titik-titik yang berada di sini, maksudnya lebih daripada separuh ni, 3 separuh. Jadi kalau pada harga 4 ke, harga RM5 ke, darjahnya adalah Anjal. Maksudnya darjah keanjalannya lebih daripada 1 lah. Kurang daripada infinity kat sini kan. Tapi nak beritahunya di kawasan Anjal ni, jika harga jatuh tu maknanya harga berada di kawasan Anjal ni daripada 5 turun kepada RM4. Kuantiti memang meningkat lah, tapi apa yang kita dapati, peningkatan kuantiti tu meningkatkan jumlah hasil TR daripada RM5 kepada RM8. Nampak kan? So bila harga jatuh di kawasan Anjal, harga jatuh, jumlah hasil meningkat. Dan sebaliknya, sebalik tu maknanya jika harga naik tu di kawasan Anjal ni kan, harga naik pada 4 pada 5, kuantiti berkurang, tapi pengurangan kuantiti itu menyaksikan kita nak fokus pada TR berkurang lah. Itu sebalik dia. Okey. Dan bagi kawasan yang kedua, kawasan tidak Anjal. Kawasan tidak Anjal di kawasan ni ya. Kita tahu dah darjah di antara sifar dengan dan DD-nya lebih besar daripada 0, sifar kurang daripada 1. So di kawasan ini kalau kita perhatikan, kalau harga jatuh tu maknanya contohnya daripada 2 kepada 1, kuantiti memang meningkat 4 kepada 5, tapi peningkatan kuantiti dari 4 ke 5 ni menyaksikan pengurangan kejatuhan jumlah hasil TR daripada RM8 kepada RM5. So kejatuhan harga menyaksikan penurunan juga jumlah hasil TR. Sebaliknya itu maknanya jika harga naik, jumlah hasil akan meningkat lah apabila kuantiti berkurang. Okey. Harga naik memang kuantiti berkurang, tapi kita bukan fokus pada kuantiti, kita tengok pada jumlah hasil akan meningkat jika dia berada di kawasan tidak Anjal. Okey. So hubungan ni kita boleh buat secara jadual pun kan. Tapi ringkas kata yang inilah saya buat untuk satu hala saja, harga jatuh saja bagi kedua-dua kawasan ni.
Dia fokus kepada kawasan anjal dengan tidak anjal sajalah. Okey, kita bercerita kawasan anjal sempurna, anjal satu dan juga tidak anjal sempurna. Tapi kebanyakan soalannya refer kepada dua kawasan anjal dan tak anjal ni lah. Banyak soalan berkisar kat situ. Kita kena faham situasi hubungannya dengan jumlah hasil. Okey, itu saja. Okey, sekian. Kita tengok hubungan keanjalan ni, keanjalan permintaan ni dengan jumlah hasil ni dari segi bentuk keluk, yang ciri-ciri keluk. Bagi keluk permintaan yang anjal, kita tahulah keluknya berbentuk landai. Macam ni kan, landai. Okay. Hubungan yang pertama sekali, kita tengok hubungan bagi keluk yang anjal. Jadi bagi keluk yang anjal ni, harga meningkat. Jika harga meningkat daripada P0 pada P1, P0 kat sini lah, pada P0 pada titik B ni, P0 kuantiti Q0, okay, dia meningkat kepada harga P1 daripada P0 pada P1 ni meningkat daripada P0 pada P1 ni, daripada titik B bergerak ke titik A lah, kuantiti berkurang daripada Q0 pada Q1. Jadi apa yang kita nak tengok, apa kesan kepada jumlah hasil? Jumlah hasil TR ni dia berubah lah, daripada OPOBQO, di mana OPOBQO OPOBQO, ini hasil daripada harga PO ni, OPO ni didarab dengan kuantiti OQO. Jadi jumlah hasilnya OPOBQO. Okey. Dia berubahlah daripada sini. Bila harga naik kat sini, harga baru P1 darab dengan Q1. So jumlah hasil sekarangnya OP1 AQ1 lah. Dia luas jumlah hasil yang baru. Jadi bagi keluk permintaan yang anjal begini, jadi kita akan dapati jumlah hasil berkurang lah, secara rumusannya kita dapat jumlah hasilnya berkurang sebab pertambahan jumlah hasil kawasan ni akibat harga naik kan. Bila harga naik tu, okey, kawasan yang bertambah ni akibat kenaikan harga ni, kawasan ni PO P1 AC, dekat tengah-tengah tu C ni tu maksud yang ni pertambahan jumlah hasil ni lebih kecil, luas ni lebih kecil daripada pengurangan jumlah hasil. Ni kan jumlah pengurangan ni Q1 CBQ0. Q1 CBQ0 ni kawasan pengurangan ni lebih besar daripada kawasan pertambahan. Bagi keluk anjal ni, bila harga naik, tambahan jumlah hasil agak kecil berbanding dengan pengurangan jumlah hasil. Tu kawasan kuning tu ialah pertambahan jumlah hasil yang barulah, berubah tambahan banding dengan pengurangan pengurangan jumlah hasil. Jadi kadar pengurangan jumlah hasil, luas kawasan jumlah hasil lebih besar daripada, kalau kita tengok ayat ni lah, lebih besar daripada pertambahan jumlah hasil. Okay. Jadi dengan kata lainnya, bila keluk anjal, maknanya bila harga naik jumlah hasil berkurang. Bersihnya, secara bersihnya, bila kita tolak luas yang besar dengan yang kecil ni, kalau pengurangan lebih besar pada ni, maknanya totalinya, bersihnya jumlah hasil itu berkurang, kan. Dan begitulah sebaliknya tu maknanya kalau harga jatuh pula kan, daripada P1 pada P0, so kadar jumlah hasil berubah daripada OP1 AQ1 ni luar jumlah hasil pada P1 lah, dia akan berubah jadi luar jumlah hasil yang baru pada P1 ni, P0 ni, harga baru P0 OP0 BQ0. Itu maksudnya berubah lah. Jadi bila harga jatuh bagi keluk anjal ni, kadar pengurangan kawasan kuning lah lebih kecil berbanding dengan pertambahan jumlah hasil pada rajah ni lah, pada kawasan merah ni kan. Jadi itu menunjukkan bahawa dia totally bersihnya jumlah hasil bertambah lah, jumlah hasil bertambah bagi keluk yang anjal. Maknanya bagi keluk anjal ni kita boleh buat rumusannya apa? Kalau harga naik, jumlah hasil totalinya berkurang. Kalau harga jatuh, jumlah hasil secara bersihnya meningkat. Itu maksud dia. Okay.
Itu masuk ayat je lah. Okey, kita cuba tengok bagi situasi keluk permintaan yang bersifat tidak anjal ataupun kurang anjal, dia bersifat curam lah. Okey, kita tengok dulu kes harga meningkat daripada PO kepada P1. Okey, dari dua titik kita dah tengok di sini kan. Okey, contohnya harga asal PO kuantiti Q0 naik kepada P1 Q1. So, kalau kita tengok dekat sininya, bila harga naik, nampak ni. Dari segi jumlah hasilnya, TR, jumlah hasil berubah daripada asalnya pada P0 ni pada OP0 BQ0. Okey, OP0 BQ0 berubah kepada harga baru OP1 darab dengan kuantitinya OP1A Q1, OP1A Q1. Okey, jadi kita dah nampak sini jumlah hasil meningkat lah. Total bersihnya jumlah hasil meningkat kerana luas pertambahan jumlah hasil ni lebih besar kan, nampak? OP1 luas pertambahannya OP1AC ni, OP1AC ni melebihi daripada luas kawasan pengurangan jumlah hasil, iaitu Q1CBQ0, Q1CBQ0 kat sini. Kalau saya warnakan tu kita nampak jelas lah, kawasan kuning tu kawasan jumlah hasil yang bertambah, yang baru kan, yang bertambah tu lagi besar daripada kawasan warna merah. Merah ni kawasan pengurangan jumlah hasil akibat kenaikan harga. Jadi bersihnya jumlah hasil meningkat lah bagi keluk permintaan yang tidak anjal apabila harga naik. Sebaliknya apabila harga jatuh, bagi keluk permintaan kurang anjal ni, nampak harga jatuh kan pada P1 pada P0, jadi luasnya akan berubah daripada OP1AQ1 kepada OP0BQ0. Ini ayat ni menunjukkan inilah. Jadi bersihnya bagi keluk permintaan yang kurang anjal, jumlah hasil menurun lah, berkurang. Kenapa? Sebab luas kawasan pengurangan ni, jumlah hasil ni, OP1AC ni dia agak besar pengurangan dia berbanding dengan luas pertambahan jumlah hasil yang baru, iaitu Q1CBQ0. Okey, kawasan kuning tu pengurangannya besar berbanding dengan kawasan merah yang tambah. Okey, jadi itu je lah untuk hubungan jumlah hasil dengan keanjalan bagi keluk yang tidak anjal. Okey, bagi satu keluk yang ketiga, situasi ketiga bagi keluk permintaan yang anjal satu. Kita tengok hubungan. Harga meningkat daripada P0 pada P1. Okey, contohnya harga asal PO QO kemudian meningkat kepada P1 Q1. So bila kita tengok sini, kita dapati perubahan jumlah hasil ni. Hasil asalnya harga asal lah, OP0 darab kuantiti dia OPOAQ0 berubah kepada harga baru OP1 darab kuantiti OP1BQ1. Ni kan, dia berubah jadi daripada OP0BQ0 kepada OP1AQ1. Jadi apa yang kita nak beritahunya, total revenue ataupun jumlah hasilnya tak berubah, tetap. Sebab luas kuning ni yang tambah ni dengan yang merah yang berkurang ni dia sama nampak, sama saja. Okey, kita andaikan samalah bagi keluk permintaan yang anjal satu atau yang berbentuk panggil hyperbola. Okey, keluk permintaan hyperbola namanya. Jadi itu bagi keluk permintaan yang anjal satu ataupun anjal unity, maknanya dia tiada perubahan jumlah hasil. Okey, kita tengok mula kepada sebaliknya, bila harga jatuh pula daripada PO, sama je. Bila PO P1 jadi luas jumlah hasil asal OP1 BQ1 ni dia berkurang, harga berkurang, jadi harga baru ni pada harga OP0 AQ0 ni luas jumlah hasilnya sama. Dia berubah ni pada OP1 AQ1 kepada OP0 BQ0. Jadi kalau kita tengok sama juga, jumlah hasil ni tetap tak berubah lah, sebab kadar pengurangan ni kawasan kuning tu sama dengan kawasan peningkatan pertambahan TR kat warna merah. Okey, itu.